Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 2 Julai 2021 bersamaan dengan hari Jumaat. Penghulu segala hari. Apa khabar, Afan? Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Sihat pula. Mana datang sihat? Sofia Siapa sihat. Sihat ni? Gabungan Sofia dengan sihat itu ya sihat tu. Kita dah 3 minggu berturut-turut bersama. Apapun, kita harapkan agar anda semua dalam keadaan yang semangat pagi ini, ceria, memulakan hari anda dengan penuh semangat lah. Walaupun kita dah menerima satu perkabaran di mana ada setengah mukim di Selangor dan juga di Kuala Lumpur yang akan diwartakan sebagai kawasan PKPD. Itulah dia kan. Nak buat macam mana? Ini adalah disebabkan anda semua yang tidak jaga SOP. Tak adalah, bukan cakap gitulah. Ramai di antara kita yang sebenarnya dah jaga dah SOP kan. Tetapi disebabkan mungkinlah ada beberapa kekangan, masalah yang tertentu. Kerajaan mengambil langkah drastik sebenarnya sebab kita lihat peningkatan trend kes ni makin lama makin menaik kan. Anda kata kalau kes ni makin lama makin menurun, pastinya kita akan beralih ke fasa yang kedua untuk plan pemulihan negara, tapi kes makin lama makin naik. Disebabkan itulah sebenarnya kawasan-kawasan di sekitar KL dan juga Selangor mereka mengenakan PKPD, dan kita jangan mengambil kata orang tu apabila PKPD ini telah pun dibuat, kita jangan rasa macam aduh kenapa kawasan kita kena PKPD. Kita tak terlampau down sangat. Jangan macam tu kan. Sebab kita dah melalui fasa lebih setahun rasanya. Kita dah melalui PKP, PKPB, PKPP dan segalanya. Saya rasa lagi 2 minggu ini yang mungkin satu masa tempoh yang getir untuk kita betul-betul menurunkan R0 kita, menurunkan angka yang semakin hari mencecah dah hampir 7,000 semalam. Untuk satu hari nanti kita mampu melihat satu penurunan yang drastik jugalah. Itu yang kita harapkan. Kita kekal positif, kita cuba cari aktiviti-aktiviti yang boleh mengisi masa lapang kita. Dan satu pergerakan yang saya cukup sokong dan cukup raikan adalah bendera putih. Ramai sebenarnya yang telah pun menyahut itu dan membantu mereka yang memerlukan. Betul. Mungkin ianya salah satu daripada inisiatif yang dibuat oleh gerakan-gerakan tertentu untuk kita mengibarkan bendera putih di kawasan rumah kita. Tetapi dari segi pembacaan saya juga ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Ada juga kerajaan negeri yang tidak bersetuju tentang perkara ini. Dan rata-rata antara mereka yang tidak bersetuju ini, mereka katakan bahawa kalau anda kata kita ni mengibarkan bendera putih, ianya seperti macam kita ni berasa berputus asa, tidak mahu berusaha dan sebagainya. Dan untuk anda yang mengibarkan bendera putih ni, kena tengok juga kadang-kadang bendera putih, di sebalik bendera putih tu ada durian dekat belakang. Saya nampak soalan sebalik bendera putih tu ada orang naik basikal. Itu geng awak lah tu. Tak adalah, itu game Muaz. Tapi kita walaupun kita bergelak tawa kan, kita melihat mereka yang betul-betul memerlukan. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita melihat seseorang itu mengaku yang saya perlukan bantuan. Jadi saya rasa lah apa salahnya sehingga kita menghulurkan bantuan itu, dan kalau boleh kita melihat orang ramai berpusu-pusu untuk membantu orang lain, kita cuba jangan untuk mematahkan semangat itulah. Itulah solidariti yang kita perlukan ketika tempoh yang sukar ini. Kalau boleh tu, yang mana nak mengibarkan bendera putih itu adalah mereka yang benar-benar memerlukan. Kita tak mahu apabila mereka ini dah mengibarkan bendera putih dan ianya menarik perhatian ramai orang, NGO, jiran dan sebagainya, mereka memberikan banyak sangat barang-barang keperluan asas kan. Jadi apabila dah terlalu banyak, kita takut-takut nanti ada di antara kita ni yang menjual balik. Sebab ini apa yang saya cakap ni adalah perkara yang betul, sebab tular juga dekat media-media sosial di mana mereka ni yang dah pun mendapat banyak bantuan, mereka jual, bayangkan Sofia, sekapit beras tu mereka jual dengan harga RM5 sahaja. Anda boleh bayangkan sendiri kan betapa banyaknya beras yang mereka dapat tu. Dan kita pun sebagai orang yang memberi tu pun kita kena lihat jugalah kan, kita kena siasat juga orang yang kita beri tu adakah benar-benar mereka memerlukan bantuan. Ada juga di antara mereka yang dapat bantuan tu, mereka ni rasa macam orang cakap macam danik lemak lah. Apabila kita memberikan bantuan contohlah berupa beras, keperluan asas dan sebagainya, kadang mereka minta tak ada ke bagi contohnya macam ayam ke daging batang pinang ke apa ke, contoh ada juga yang macam tu. Kita tak nak orang yang macam tu lah. Betul. Tapi hakikat kehidupan itulah dia. Dua perspektif berbeza, dua jenis golongan berbeza, dua sisi berbeza. Kita harap agar kita cuba untuk mencari satu kesinambungan untuk masih membantu, dan yang lagi satu tu jangan mengeksploitasi bantuan yang telah pun diberikan. Dan kita harap, saya nak tekankan jugalah, saya harap bantuan ini bukan sekadar makanan dan bantuan kewangan sahaja, tetapi mungkin masalah mental, kita melihat ada jiran yang terganggu, mungkin masalah di situ. Kalau mereka menaikkan bendera putih itu, apa salahnya untuk kita cek. Selain daripada kita lihat jiran-jiran, kita periksa dari segi mungkin keperluan asas apa yang mereka nak, kita kena periksa juga dari segi mental mereka itu. Kadang-kadang kita kena tahu, kita kena bertanyakan khabar juga dengan jiran. Walaupun kita tidak boleh berdekatan dengan jiran, tapi kita boleh menggunakan platform telefon pintar dan sebagainya. Atau berterik lah sebelah. Boleh juga ke jarak jauh kan. Okey, kita banyak pengisi hari ini. Apa menarik hari ini? Yang agak tular di media sosial. Apa dia tu? Ini #rutin harian challenge. Wow, dah buat dia?
Saya tak pernah buat lagi. Sebab saya sekarang dah tak duduk dengan family, mak ayah saya. Okey. Kalau duduk saya rasa dah tanya dah. Saya rasa sangat menarik sebab kita test lah tengok macam mana yalah ibu bapa kita Kenal tak kita? memberikan reaksi dan kenal kita atau tidak. Kita banyak penyelesaian seperti Tapi itu. kalau saya buat kan, dia orang takkan gelak apa semua. Sebab apa yang saya cakap betul. Saya sembahyang tahajud, saya sembahyang subuh. Dia orang yang gelakkan saya. Penonton gelakkan saya Saya sekarang. tergelak dulu. Nama kata saja antara challenge-nya akan kita bawakan dan juga seperti biasalah segmen khusus khas untuk Euro 2020 iaitu pemain ke-12. Belgium. Kita akan melihat siapakah yang akan memberikan perspektif yang seterusnya. Betul. Dan juga tabung kemanusiaan Palestin Media Prima bersama Presiden MRA. Itu yang kita akan kongsikan bersama anda, satu inisiatif yang cukup hebat saya kira untuk membantu kawan-kawan kita di Palestin. Betul. Dan di hujung nanti kita akan bersama dengan pelakon-pelakon ini dia. Pimai Tang Tu. Pimai Tang Tu. Kan? Kita akan bersama dengan mereka di hujung MHI. Jadi anda kena kekal bersama kami. Okey, baik. Tadi kita cakap berkenaan dengan rutin harian challenge tu kan? Okey, ini antara kompilasi yang telah pun kami gabungkan untuk anda saksikan, untuk anda bergelak tawa pagi ni. Jom kita saksikan. Bangun pukul 6 pagi, saya solat subuh, lepas tu saya kejut semua ahli keluarga saya. Saya yang keluar semua tu. Setiap pagi saya akan bangun pukul 5. Siapa yang bangun pukul 5? Aku ke dia? Sabarlah. Saya akan bangun pukul 5. Kemudian saya akan menunaikan solat sunat tahajud. Solat tahajud. Lepas tu penipu. Saya akan buat sarapan untuk mak ayah saya lah. Video mana ni? Apa punya mana? Jangan nak jadi. Saya aku boleh Dia berdiri dia malah. Saya sambung. Saya sambung. Dia bergaduh dah. Boleh ya? Jangan rampung ke? Apakah penutup tu? Ini saya akan preparekan bahan-bahan untuk mak saya masak. Saya Saya tolong nenek Tok buat. Tolong. Bila ada buat telur rebus, nampak punya pembung. Aku tak sih. Then I will prepare my parents' breakfast. And then after I prepare my parents' Inilah dia hashtag rutin harian challenge. Gelanggat mak ayah dia tahu yang buat kita tergelak sebenarnya. Paling best. Anak dia duk menipu kat situ. Betul, itulah. Weh, anak ni kan. Tapi paling best kalau kita buat dengan mak ayah lah. Kan? Dia sama ada mak ayah ataupun mak seorang saja. Kan? Tengok tadi ada mak seorang tu kan. Dah lama dah berdiri. Awak ni kan. Kan? Tapi itulah dia. Kadang-kadang benda tu, itu aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah kan, seperti PKP ini. Dan ianya sedikit sebanyak dapat merapat hubungan kekeluargaan. Kan? Dalam masa sama juga kita dapat mengenali anak kita ni bagaimana. Kita boleh tahulah, okay, anak kita ni kata pergi jogging lah, buat sarapan pagi dan sebagainya. Sebelum ni tak pernah nampak pun, tiba-tiba cakap kan. Itu yang jadi ujian tu. Tak pernah ada bayang pun kan. Tiba-tiba ada je. Tapi itulah dia kita bawakan. Antara juga tetamu kita hari ini yang sangat istimewa, individu sangat-sangat hebat. Juga pernah membuat cabaran itu tadi. So kita paparkan pada penghujungnya. Kita bersama dengan seorang yang akan memberikan inspirasi kepada kita lah. Karya seni kekecewaan sampai ke Paris. Dan sering menjadi mangsa buli, mengalami kecacatan kekal pada mata kanannya. Dan itu tidak menjadi satu penghalang untuk beliau mengorak langkah untuk ke peringkat antarabangsa. Betul. Jadi kita nak bersama dengan orang yang Sofia masukkan tadi. Kita terus saja bersama dengan Ahmad Zaim Zarif sebenarnya, Ahmad Zamri, dan juga kita juga bersama dengan maknya, ibunya Nini Nafaizah Mokhtar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedua-duanya. Mana? Itu dia. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini tempat yang sama buat challenge tadi tu ke?
Terima kasih ya. Ligat buat challenge ya. Itulah dia. Okey, kita nak tanyakan sedikit lah. Sebenarnya kita meraihkan kejayaan Zaim kan. Mampu untuk mengurut langkah hasil karya itu ke negara ke Paris dan sebagainya. Jadi mungkin permulaannya apakah perasaan bila terpilih untuk dipaparkan di galeri itu? Pada mulanya agak nervous sebab tak sangka kita punya artwork mampu sampai ke negara orang bila mana kita punya artwork dekat sini. Saya rasa macam orang tak appreciate lagi. Okey. Ya. Okey, tadi kita nak sentuh sikitlah berkaitan dengan challenge yang dibuat. Kita berbalik semula lah kejap kan. Boleh. Nak tahu juga kan. Okey, bagaimana agaknya apabila dah buat challenge tersebut kan, bagaimana boleh timbul inspirasi macam nak buat TikTok itu, cabaran itu kan. Dan sebelum membuat challenge itu, adakah Zaim sendiri macam berbincang dengan mak sendiri? Ataupun mak memang dah pernah tengok dah challenge ni dekat mana-mana, ataupun mak sebenarnya mencadangkan, jom Zaim kita buat sekali atau bagaimana? Yang tu sebenarnya sebab kan dah lama duduk kat rumah, so tak ada aktiviti nak buat. So masa tu kat dapur saya cakap dengan adik perempuan saya cakap, Syah, jom tolong Encik prank ibu, kita buat video ni yang orang buat prank kat mak ayah dia tu. Lepas tu adik saya pun macam okay, on. Lepas tu saya pun bagi tahu terus kat ibu, Encik nak buat video ni untuk universiti punya interview. Lepas tu ibu pun bercakap, nak sekarang ke? Sekejap ibu make up. Ibu mandi dulu. So tunggulah ibu mandi, ibu make up. Wah, kelas ibu. Itulah dia. Nampak cantik pula kat situ kan. Itulah. Okey, Zaim, kita nak berbalik semula lah. Kalau boleh kita balik ke sini, balik ke Silakan. sana ya. Berkenaan dengan hasil karya Zaim yang terkini ini, yang sampai ke Paris yang diraihkan ini, adalah juga sedikit sebanyak satu penceritaan pengalaman Zaim sendiri. Kita difahamkan sejak kecil-kecil dulu dibuli, terkena mereka-mereka yang mengatakan perkara yang tidak elok pada Zaim sepanjang tempoh keremajaan itu. Mungkin nak kongsikan sedikit pengalaman detik Zaim melalui detik-detik itu. Detik permulaannya masa 4 tahun main basikal dekat rumah nenek. Saya ni nakal. Saya nakal, saya suka explore benda and then main basikal, gunting dia punya handle, gunting tercocok mata. Dan doktor sahkan saya punya lens sebelah kanan koyak and kena buatkan pembedahan and kena buang lens mata yang ada sekarang tu. So saya dah tak ada lens sampai sekarang lah. Lepas tu habis SPM, saya masuk operation balik untuk tambah lens fake. Tapi dalam masa yang sama, benda tu tak function juga bagi saya lah. Jadi tahu macam mana nak express saya punya emosi. Saya pilih seni untuk saya luahkan perasaan saya. Ya, nampak macam apabila dah ekspresikan perkara tersebut, nampaknya begitu membanggakan. Bukan saja untuk tontonan kita yang ada dekat Malaysia ni, malahan sampai ke Paris kan. Okey, Puan Nini sendiri. Puan Nini, apa khabar Puan Nini? Sihat Puan Nini pagi ni? Ni hari ni saya nampak dah memang cantik, dah make up dah semua. Ya, Puan Nini. Puan Nini. Ya, saya. Ya, saya faham naluri sebagai seorang ibu apabila anak kita contohnya Zaim ini dikatakan macam-macam lah ketika waktu kecil sampai remaja dan sebagainya. Saya faham perasaan ibu tu. Mungkin ada sedikit rasa macam kesihan lah juga melihat anak itu kan. Jadi apabila Puan Nini melihat anak itu dicakap macam-macam, saya pasti Puan Nini ada memberikan kata-kata semangat juga untuk anak Puan Nini sendiri. Jadi dan juga apabila Puan Nini melihat perkara itu, bagaimana Puan Nini melihat Zaim itu sendiri meneruskan kehidupan apabila diperkatakan sebegitu rupa, Puan Nini? Ya, betul. Tipulah kalau seorang ibu tak sedih apabila balik sekolah. Anak cerita, ibu hari ni ada kawan tanya, Zaim, awak pandang apa? Pandang aku ke pandang ke orang lain bila cakap? Macam tu. Jadi memang sangat sedih. Tapi bila saya fikir semula, saya perlu datang sekolah untuk serang anak orang ke apa, semua tak perlu. Jadi maksudnya ibu kena kuatkan Zaim dan dengan kata orang lain dengki sebab orang lain tak ada mata macam Ancik. Saya suka panggil, kami sekeluarga panggil Zaim ni Ancik. Okey. Semua orang dengki sebenarnya. Siapa yang sakat Ancik tu dengki sebab tak ada mata macam Ancik. Dan nak kuatkan lagi semangat ni Ancik kami ni ialah dengan kata Ancik jangan tengok kesempurnaan orang tu sebagai satu benda yang sangat bagus. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi dekat Ancik ni
ibu percaya Ancik adalah yang paling the best. Ya. Tapi memang saya akui, Zaim daripada kecil walaupun dia ada selepas kemalangan tu, dia ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Dia boleh lastik 2 ekor burung serentak. Wow. Nak minta demo tapi tak boleh pula. Kucing ada baby dalam perut dia tahu ada berapa ekor. Wow. Ya. Ya. Nampak banyaklah sebenarnya keistimewaan yang kita tidak nampak sebelum ini. Tapi Zahim dah pun tunjukkan. Ada lagi saya rasa yang Zahim nak tunjukkan. Tapi mungkin kita belum tahu lagi kan. Mungkin, yelah selepas ni mungkin ada lagi lah perkara tersebut kan. Okey, kita ada seminit lagi Sofia ni kan. Okey. Ya, kata-kata terakhir lah. Mungkin kata-kata daripada Zahim ini boleh memberikan inspirasi. Mungkin ada di antara kita yang menonton MHR sekarang ini mungkin ada kekurangan itu kan. Tapi boleh kita anggap kekurangan itu satu kelebihan untuk kita semua. Silakan Zahim. Ya, bagi saya kekurangan yang kita ada ni, kita jadikan dia sebagai kelebihan sebab saya selalu pesan kat diri, kekurangan yang kita ada ni sebab Tuhan pilih kita untuk jadi unik. Kita tak perlu jadi orang lain yang normal sebab bila kita ketahui kita punya kelemahan tu yang sebenarnya menguatkan diri kita, yang menjadikan kita seseorang yang tak boleh orang lain jadi. So, jangan pernah give up dengan diri sendiri walaupun kita punya kekurangan tu nampak dengan mata kasar. Okey. Kita pun memang nak meraihkan lah. Kerana kita nampak kedua-dua ibu dan anaknya, dua-dua memang satu perangai, satu kepribadian yang sangat-sangat kuat. Dan terima kasih berkongsi dengan kita hari ini bagaimanakah cara untuk kita mengekspresikan diri kita sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Ahmad Zaim Zarif Ahmad Zamri dan juga ibunya Nini Nafaiza Moka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tahniah Syabas. Assalamualaikum. Okey, ya, itu ada. Kita harapkan sebenarnya dekat Malaysia hari ini memang kita akan menemubual beberapa orang individu kan yang mungkin sebelum ini kita nampak ianya sedikit ada mungkin kekurangan lah kan. Tapi kekurangan itu kita boleh jadikan sebagai salah satu daripada cara untuk kita bangun dan terus membangun. Contohnya macam Zaim tadilah. Kan, siapa sangka hasil Zaim tu boleh sampai ke Paris. Betul. Dan saya rasa sebab semangat anak itu juga diberikan satu hembusan yang sangat lebih kuat lagi daripada ibu dan bapanya. Di peranan kita sebagai ibu bapa apabila kita memberikan sokongan kepada anak-anak itu juga sangat-sangat penting untuk kita perhalusi juga. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan memaparkan siapakah pemain ke-12 kita di Malaysia hari ini. Teruskan menonton. Jangan ke mana-mana. Siapa saya? Okey, inilah dia pemain yang ke-12. Siapa lagi kalau bukan kita lah yang berada dekat sini kan. Okey, dan sudah pastinya perlawanan tumpuan Sofia untuk tengah malam nanti Italia akan menentang Belgium. Dan juga pasukan Switzerland akan menentang pasukan Spanyol. Okey. Sokong siapa? Saya sudah pastinya nampak tak di dalam baju saya? Tak adalah. Belgium. Belgium. Ya, tapi untuk pengetahuan Sofia dan juga ramai, kawan saya pun tahu juga sebelum ini saya sokong pasukan Spanyol. Spanyol. Tetapi saya ini melihat, sebab saya ini, ialah kalau Malaysia ke mana-mana kalah ke mana tetap sokong Malaysia. Tetapi untuk pasukan-pasukan barat ini, saya melihat dari segi persembahan, momentum perlawanan-perlawanan sebelum ini. Kalau saya lihat untuk Spanyol, Belanda, England, saya rasa antara pasukan yang bukan pilihan lah untuk berada di peringkat ini, di suku akhir, separuh akhir dan juga seterusnya di final. Saya melihat dia tak apa tukar-tukar tim macam tu. Itu saya cakap. Saya lihat kepada persembahan. Kan? Persembahan itu. Betul. Tapi kira. Ramai di antara kita, contohlah saya ni macam mewakili ramai jugalah. Maafkan saya penyokong England. Sebab apa pemerhatian saya, ramai juga yang kata macam England, skor England ni macam tidak macam bernasib baik saja mara ke perlawanan seterusnya. Sebab apa? Sebab ialah kita lihat pada perlawanan sebelum ini kan mereka berjaya untuk menundukkan lawannya 2-0 kan. Jaringan daripada Sterling, okey, dan juga siapa seorang lagi tu? Kan, antara pemain yang menjadi pilihan lah Harry Kane kan. Okey, tapi saya dalam masa sama juga menyokong pasukan England. Sebab apa? Sebab perlawanan di peringkat separuh akhir dan juga di final nanti Sofia, perlawanan akan dilangsungkan di Wembley. Okey. Jadi kita harapkan England akan mara ke perlawanan seterusnya. Sebab apa? Sebab
tuan rumah ni kalau berada di Pentecost City, saya rasa kelebihan untuk mereka jugalah. Kita dapat secara terangnya Afad adalah pemain ke-12 di MHI. Dan kita juga ada pemain luar, pemain ke-12 juga yang bersama kita pagi ini untuk memberikan apakah gambaran expectation dan juga prediction mereka. Kita bersama dengan Wan Khairil Azwar, penyokong pasukan Spanyol. Wow. Dan juga bersama ya. Muhammad Khalil Al-Haq, Muhammad Rafali, penyokong pasukan Belgium. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wan Khairil mesti marah saya ni, saya punya intro tadi tu. Betul tak? Mesti, dia ni lalang ni kan? Panas pagi-pagi kan? Spanyol. Ya, apa dia? Sebab saya penyokong setia Spanyol dari start 2008 dulu. So, bila ada dengar penyokong macam ni, saya segeram lah. Betul. Okey. Tunjukkan kelepasan kegeraman awak ni kan. Okey, untuk bagi tahu, advantage kenapa agaknya Spanyol akan mara ke perlawanan menang pada perlawanan tengah malam nanti dan juga mungkin mara ke final. Okey, apa antara kelebihan-kelebihannya untuk pasukan Spanyol ni mara ke perlawanan seterusnya? Okey, melihat daripada current performance sekarang lah. Spanyol kita lihat daripada segi attacking diorang. Two game ni diorang dapat jaringkan gol sebanyak 10 jaringan untuk dua perlawanan terakhir ni. Tapi yang ada masalah sikit bagi saya adalah dari segi diorang punya defender lah. Sebab saya pun tak pasti apa yang cuba Luis Enrique terapkan untuk bahagian pertahanan Spanyol ni. Memandangkan sekejap dia akan guna Eric Garcia untuk pair dengan Aymeric Laporte. Sekejap dia akan guna Pau Torres. Dan apabila saya tengok last game, sejurus saja dia tukar tactical change untuk ketika dia orang lead 3-1 menentang perlawanan tempoh hari. Terus pasukan masa yang dia orang kalah, dia orang menang 5-3 tempoh hari. Terus opponent dapat skor untuk menyamakan jaringan untuk 3-3 sebelum dia orang menang 5-3 lah, untuk layak ke suku akhir. Okey, kita tanyakan jugalah, Spanyol ni pernah hanya kalah tewas sekali saja dalam 22 pertemuan bersama dengan Switzerland. Adakah melihat perlawanan yang akan datang ini, malam ini, sesuatu yang sukar untuk dikecapi atau sesuatu perkara yang mudah saja bagi pasukan Spanyol? Bila dah masuk perlawanan yang kalah mati ni, kita tak boleh jangkakan lah dengan Switzerland pun tempoh hari. Dia orang tampilkan aksi yang cukup membanggakan. Aksi semangat melawan yang cukup tinggi lah. Dengan kita dapat tengok kebangkitan di saat-saat akhir. Dan saya rasa perlawanan pada malam ni akan menjadi perlawanan yang cukup sengit juga. Dan sudah pasti saya mengharapkan Spanyol untuk layak ke separuh akhir dan seterusnya jumpa England maybe di perlawanan akhir. Ya, insyaAllah. Okey, nak tanya Khalil pula, selaku penyokong Belgium. Okey, Khalil, kalau kita lihat perlawanan sebelum ini, kelebihan diletakkan juga kepada pasukan Itali jugalah kan. Sebab sebelum ini perlawanan, sebab kita kan, sebab Belgium sama kan. Belgium pernah menentang Itali juga pada Euro 2016. Mereka diletakkan dalam satu kumpulan juga. Kita tewas kepada Itali 2-0 kan. Okey, jadi untuk kita lihat pada perlawanan tengah malam nanti dengan kecederaan Kevin De Bruyne, Eden Hazard juga difahamkan ada hamstring kan. Kita masih lagi tak tahulah sama ada mereka ni diturunkan atau tidak. Bagaimana awak melihat prestasi pasukan Belgium? Adakah mereka ni cukup fit untuk menentang Itali pada malam ini? Sebenarnya rahsia kekuatan Belgium terletak pada Thierry Henry. Ini jurulatih penyerang, jurulatih serangan Belgium. Itu rahsia dia kekuatan Belgium, Thierry Henry. Okey. Jadi sebarang kecederaan pada pemain dan ketidaktentuan tu tidak menjadi masalah ke untuk pasukan Belgium ni? Tidak menjadi masalah kerana pada pendapat saya kekuatan Henry itu Khalil Belgium pasukan yang dengan adanya Thierry Henry dalam pasukan Belgium ni, kekuatan serangan mereka lebih dinamik, ada pengalaman yang ada daripada Thierry Henry itulah. Itu je pendapat saya. Agak-agaknya apa approach InsyaAllah mereka? dengan agak-agagnya apa approach yang akan diambil? Penyerang legenda Arsenal tu memberi impact dalam serangan dan gol-gol yang dijaringkan oleh pasukan Belgium. Kita boleh lihat hasil daripada gol-gol yang dijaringkan Belgium yang ala Thierry Henry.
Okey, kita nak balik kepada Wan Khairil lah. Okey, Wan Khairil, antara pemain yang kalau sebelum inilah, saya pasti Wan Khairil pun tahu juga tentang Morata, kan? Dan juga Moreno, sama jugalah. Ramai di antara peminat-peminat sukan, peminat Sepanyol pun kata aksi mereka ini tidak konsisten. Tapi ianya telah pun dibuktikan pada perlawanan sebelum ini apabila mereka menjadikan gol, ya, ataupun Morata menjadikan gol. Jadi, bagaimana melihat prestasi Morata sendiri apabila dah menjadikan gol? Adakah ianya mungkin salah satu daripada semangat untuk terus rakan pasukan menewaskan pasukan Switzerland pada tengah malam nanti? Saya tengok aksi Morata memang untuk kejohanan kali ini kurang konsisten lah. Yeah. Banyak sekali clear chances yang gagal dia untuk dia terjemahkan dalam bentuk jaringan. Namun begitu, jaringan yang tempoh hari, jaringan keempat untuk Sepanyol tempoh hari, itu saya tengok satu jaringan yang susah pula untuk mana-mana striker untuk jaringkan gol yang secantik itu. Namun beliau mampu memberikan satu jaringan yang cukup menarik lah untuk memberikan kelebihan buat Sepanyol pada perlawanan tempoh hari. Dan saya berharap Morata ataupun mana-mana penyerang front three untuk Sepanyol pada malam ni yang diturunkan akan memberikan satu lagi perlawanan yang exciting match untuk kita saksikan lah pada perlawanan suku akhir pertama pada jam 12 malam nanti. Agak-agaknya skor prediction berapa malam ni? Saya harapkan maybe akan ada juga jaringan bolos untuk Sepanyol sebab saya kurang yakin dengan barisan pertahanan yang seringkali diturunkan oleh Luis Enrique. Dan saya rasa 3-1 mungkin kemenangan untuk Sepanyol. Ya, okey. Kita doakanlah agar skuad La Roja juga berjaya untuk menewaskan pasukan Switzerland pada tengah malam nanti. Okey. Ya, bagi Khalil pula. Ya, bagaimana Khalil? Khalil melihat prediction pada tengah malam nanti. Adakah Belgium menewaskan Itali? Pagi ni saya rasa akan jadi pertarungan yang sengit dengan skor yang banyak dalam 3 sama sampai ke extra time, insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Kita doakan terbaik untuk tim-tim yang kita sayangi lah kiranya. Terima kasih kita ucapkan kepada Wan Khairil Azwar dan Muhammad Khalil Al-Haq, Muhammad Rafali sudi menjadi pemain ke-12 kita. Okay, terima kasih. Sebenarnya pertembungan antara Itali dan Belgium ini adalah salah satu perlawanan yang hebat juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab salah satu pasukan yang menang ini akan mencipta rekod pasukan yang berjaya untuk memenangi perlawanan sepanjang kejohanan. Perlawanan yang banyak juga sepanjang kejohanan. Okey. Jadi kita harapkan pasukan-pasukan yang bertanding pada tengah malam nanti akan menunjukkan taringnya sendirilah. Okey. Itali akan menentang Belgium, Sepanyol akan menentang Switzerland dan esok nanti pasukan Republik Czech akan menentang Denmark dan juga pasukan England akan menentang pasukan Ukraine. Sama-sama kita nantikan. Okey, kita nak bersama dengan Sofia dengan paparan seterusnya. Silakan. Buat penonton semua, hari ini bersempena dengan Majlis Penyerahan Sumbangan Orang Ramai melalui Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima kepada rakyat Palestin melalui Malaysian Relief Agency. Kita akan punya satu perkongsian khas untuk anda semua. Gaza bergolak lagi dan penderitaan rakyat Palestin kembali menjadi tumpuan dunia. Bermula dengan tindakan-tindakan provokasi yang kemudiannya bertukar agresif pada penghujung bulan Ramadan yang lalu. Akhirnya disusuli dengan serangan dan berdelan peluru berpandu rejim Zionis Israel di Gaza yang mencederakan ribuan serta mengorbankan ratusan warga Palestin di tanah air mereka. Akibat berdelan peluru berpandu di Gaza, banyak kemudahan infrastruktur dan kediaman warga Palestin musnah, tuan dan puan-puan. Pada pagi ini, sudah tentunya kita akan berkongsikan satu inisiatif yang cukup bagus sekali oleh Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima bersama dengan Malaysian Relief Agency MRA untuk membantu rakan-rakan kita di tanah Palestin. Itulah dia paparan kederitaan dan keperitan yang telah pun banyak dikongsikan di seluruh media sosial. Pastinya kita betul cakna dengan bantuan yang diperlukan oleh kawan-kawan kita di Palestin. Dan pada pagi ini kita akan melihat sendiri penyerahan sumbangan berjumlah RM500,000 hasil sumbangan orang ramai kepada Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima kepada Malaysian Relief Agency MRA bagi misi kemanusiaan di bumi Palestin pada masa terdekat ini. Dan kita bersama dengan Dr. Muhammad Daud Sulaiman, Presiden MRA. Assalamualaikum, selamat datang Doktor.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Sofia. Terima kasih juga kerana meluangkan masa. Inilah dia mock chat yang boleh kita kongsikan untuk paparan anda semua, RM500,000 yang dikhususkan untuk inisiatif Malaysian Relief Agency untuk sahabat-sahabat dan juga mereka yang sedang berada di Palestin pada ketika ini. Baik doktor, mungkin kita nak kongsikan sedikit sebanyak ya untuk pengetahuan kita semua. Difahamkan bahawa jalinan kerjasama ini di antara Media Prima dan MRA bukanlah satu perkara yang baru. Dan kalau doktor boleh kongsikan sedikit sebanyak tentang kerjasama yang telah terjalin ini bertahun-tahun dulu dan dibawakan sehingga ke kini. Apa yang boleh doktor kongsikan? Pertama kali, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak TV3 dan juga Media Prima. Dia menjemput saya selaku mewakili MRA pada pagi inilah. Jadi hubungan antara Yayasan MRA dan Media Prima dan TV3 dah lama terjalin sejak daripada kami ditubuhkan pada tahun 2009. Berbalik kepada isu Palestin ni, MRA dengan sokongan media termasuk Media Prima dan TV3 dan juga badan-badan lain melalui sumbangan orang awam, fundraising, crowdfunding ni, kita telah bantu Palestin ni sejak tahun 2009. Jadi bila sebut Palestin ni memanglah kita banyak tertumpu pada Gaza, tapi sebenarnya selain daripada Gaza yang menjadi tumpuan utama, kita juga bantu di tebing barat, di sekitar Old City Al-Quds, Baitul Muqaddis, dan juga jangan lupa ada juga di kalangan orang Palestin ni yang terpinggir di South Lebanon, Lebanon Selatan. Jadi kita juga, MRA juga telah bantu mereka daripada tahun 2009. Berbalik kepada sumbangan daripada Media Prima, yang terbaru ni sebenarnya kita telah, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Media Prima sekali dan TV3 kerana kita sebelum daripada peristiwa malam 25 Ramadan yang lalu, Media Prima telah memberikan sumbangan kepada MRA melalui kutipan Humanitarian Fund ini kepada penduduk Gaza untuk bantuan musim sejuk. Jadi kita telah sampaikan lebih kurang 200,000 sumbangan Media Prima sebelum Ramadan dan semasa Ramadan, sebelum berlakunya peristiwa di Baitul Muqaddis itu. Jadi bantuan itu termasuk kita beri bantuan musim sejuk sekitar bulan Mac hingga April, bantuan untuk cermin mata untuk murid-murid sekolah di Gaza, kita bantu, dan juga kita bantu juga untuk home care untuk pesakit-pesakit diabetes dan juga yang mengalami end-stage renal failure ataupun kegagalan buah pinggang kronik di Gaza. Jadi itu bantuan yang pertama, dan berlakunya serangan yang kita saksikan pada Ramadan hingga daripada Baitul Muqaddis dan juga Gaza, kita setakat ini dengan sumbangan daripada orang awam melalui Media Prima, setakat ini MRA telah mengumpul 1.5 juta sumbangan. Saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang secara memberi sokongan kepada MRA dan kepada badan lain. Dan daripada bantuan ini, yang 500,000 telah kita sampaikan. Sebab MRA merasakan bantuan untuk Gaza atau Palestin ini masih lagi dalam peringkat kecemasan 3 bulan pertama. Jadi kita tumpukan kepada bantuan misalnya hygiene kit, bantuan PPE, bantuan bakul makanan, bantuan ubat-ubatan untuk home care, dan juga bantuan seperti bahan api. Sebab mereka ni bila dah dibom rosak rumah, mereka berduduk di bawah kemah, mereka perlukan dapur, mereka perlukan bahan api untuk meneruskan kehidupan. Dan pagi ni sebelum masa saya, sebab sekarang ni bila kita melihat fasa 3 ini, harapan tidak ada lagi serangan-serangan baru yang boleh merosakkan lagi Gaza dan juga kawasan-kawasan lain. Pagi tadi kita ada juga penderma yang menyumbang. Sebab sekarang ni kita sedang memberi tumpuan kepada projek pemulihan dipanggil recovery phase. Pagi tadi kita dapat sumbangan daripada rakyat Malaysia yang menyumbang untuk projek desalinisasi air laut dengan kuasa solar, kuasa suria, solar power bernilai RM110,000. Jadi kita dapat sumbangan. Jadi terima kasihlah kepada media kerana dengan paparan-paparan ini membantu kita terus fasa kecemasan yang kita buat sekarang ini dengan dana sekitar 1.5 juta ini, dan kita akan sedang masuk kepada fasa yang seterusnya untuk kita bina kembali komuniti ataupun saudara-saudara kita di Gaza dan Palestin untuk mereka teruskan kehidupan berdepan dengan Israel ini ataupun
dipanggil Israel Offensive Force. Jadi ini yang kita cuba bantu mereka lah. Jadi selain daripada projek itu, kita juga sedang sekarang ni berkempen untuk projek-projek pembinaan sekolah, memperbaiki masjid dan juga memperbaiki hospital, termasuk memberikan bekalan elektrik dan air ke rumah-rumah, hospital dan juga masjid di Gaza dan juga tempat-tempat lain di Palestin. Jadi walaupun sumbangan ini memanglah tidak cukup, kita perlukan lebih. Tapi walau macam mana pun, bagi pihak MRA, saya sangat-sangat ucapkan terima kasih lah atas kepercayaan diberikan kepada Malaysia Relief Agency melalui media seperti TV3 dan Media Prima untuk kita terus bantu saudara-saudara kita, sahabat kita sama ada di Gaza, di West Bank, di Al-Quds dan termasuk juga di selatan Lebanon. Dan pastinya kami di Media Prima percaya dengan inisiatif Malaysian Relief Agency ini, kesemua sumbangan ini dapat disalurkan sebenar-benar sebab baiknya kepada mereka, sahabat kita di Palestin. Akhir sekali Doktor, bagi mereka yang mungkin ingin masih terus untuk memberikan sumbangan, orang ramai yang menonton pada ketika ini, adakah boleh kita lakukan? Ya, masih lagi kita MRA masih lagi membuka. Para penonton boleh melihat sosial media MRA melalui website, melalui FB dan juga melalui IG. Kita masih lagi membuka tabung kecemasan Al-Quds ataupun tabung kemanusiaan MRA, dan boleh terus menyumbang, dan kita akan menyampaikan kepada mereka seberapa segera yang boleh. Dan sebab apa, bila fasa kecemasan ni, kita tahu bahawa untuk bangunkan sebuah kediaman, rumah memerlukan masa, tetapi untuk peringkat awal ni kita nak pastikan mereka cukup makanan, minuman dan juga mereka-mereka yang telah tercedera itu dapat dirawat dan diberikan perhatian sewajarnya, termasuk juga membantu mereka-mereka yang kadang-kadang misalnya kalau di sekitar Al-Quds itu ada masalah, misalnya membayar sewa rumah akibat sewa tinggi. Jadi kita bantu juga seberapa mampu yang boleh. Dan kita ucapkan all the best, selamat maju jaya. Semoga inisiatif ini yang akan disalurkan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin oleh MRA sendiri selamat sampai, dan juga keselamatan semua sukarelawan yang akan ke sana. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Daud Sulaiman, Presiden Malaysian Relief Agency bersama kita hari ini. Semoga kekal selamat dan kita akan doakan perjalanan ini. Bagi anda semua di rumah, kekal bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan, kerana sebentar saja lagi kita akan bersama khas-khas bagi Pimai Tang Tu, segalanya di Malaysia hari ini. Ni, salah ripayat kau. Salah ripayat. Baju ni pasar tani. Pasar tani? Beli 2 ekor ikan ruai, hadiah baju. Kulit pasar pula tinggal di pinggir. Budak kecil tidur mengacau. Mari kita caw. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal di TV3 menyaksikan MHI pada pagi ini. Saya pasti ramai dari kita yang tak sabar-sabar lagi kan nak lihat apa pelakon-pelakon Pimai Tang Tu. Sabar-sabar nak. Sekejap lagi di hujung nanti kita akan bersama dengan pelakon-pelakon Pimai Tang Tu. Untuk waktu sekarang ini kita nak bercakap berkenaan dengan program sumbangan dana pembangunan dan pengurusan daripada salah satu daripada Mak Tafiz, iaitu Mak Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Tapi untuk waktu ini kita saksikan VT ini terlebih dahulu. Bantulah Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian Tafiz Sains Moden, dan pahala berterusan menanti anda. Itu ada sedikit sebanyak mungkin kita boleh kongsikan tentang Mak Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Tapi untuk bercakap dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan MTS FAS ini, kita terus saja bersama dengan ustaz yang saya sayang sangat, ustaz ni kan. Kita bersama dengan Ustaz Hanafi Malik. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Ustaz, saya memang suka kau Ustaz Hanafi ni. Sebab apa? Sebab Ustaz apabila bercakap senyum je, itu yang saya suka Ustaz ni kan. Wow. Okey, Ustaz, kita ada pengisian untuk pagi ni bercakap berkenaan dengan Mahat Tafiz ni. Sebagai permulaannya mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit latar belakang Mahat ni. Silakan. Alhamdulillah, Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra telah ditubuhkan 9 tahun yang lalu, dan alhamdulillah
kita banyak melahirkan hufaz-hufaz yang profesional. Kelebihan Mahat Tafiz Sain Fatimah Zahra iaitu kami melahirkan golongan hufaz hafiz Al-Quran yang profesional. Dan kemudiannya kita ni ada kelebihan daripada Mahat Tafiz yang lain, iaitu kami berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga kami mempunyai silibus ikut pengajian Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam masa yang sama kami menerapkan iaitu apa dia, cara-cara mereka untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sekolah rendah, sekolah menengah, bila keluar mereka menjadi hafiz yang profesional. Mereka boleh jadi lawyer, mereka boleh jadi engineer, mereka boleh jadi pemimpin, mereka boleh jadi apa. Ketandusan pada hari ini, golongan profesional yang menghafal Al-Quran dan golongan Al-Quran yang menghafal Al-Quran ditampuk yang lama, tidak berubah, tidak maju ke hadapan. Jadi, keseimbangan dan benda ni kita perlu garapkan. Dan akhirnya tuan-tuan, kita juga bekerjasama dengan Pendaftaran Wakaf Selangor. Kami dibenarkan untuk mengutip dana sumbangan orang ramai dengan kami dilantik menjadi penolong amil bertauliah Lembaga Zakat Selangor. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, setiap sumbangan tuan-tuan akan diberi risit untuk pengecualian cukai dan juga untuk pembayaran zakat. Selain tu pengurusan berkaitan dana ni, satu sen pun tuan-tuan, kami akan gunakan sepenuhnya untuk pembelian tanah yang bernilai 5 juta ringgit. Dan di situ kita akan binakan satu kompleks pendidikan yang boleh memuatkan 1,000 orang hafiz Al-Quran yang belajar di sana. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, apa yang kami nak menyeru kepada orang ramai, sedaya upayalah menyumbang untuk membantu. Kebanyakan orang suka menyumbang kepada pembangunan masjid, kepada macam mana, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, apa yang berlaku pada umat Islam pada hari ini kerana meninggalkan satu jihad, iaitu jihad ilmu. Jihad dalam bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu maknanya bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan kami di sini bersungguh-sungguh untuk melahirkan golongan profesional yang hafal Al-Quran. Bayangkanlah apa yang akan berlaku sekiranya golongan profesional yang ada pada hari ini, pemimpin pada hari ini, di dada mereka ada Al-Quran dan mereka akan dibimbing oleh Allah untuk memimpin dan juga untuk menjadi profesional yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam, berguna kepada semua orang dan boleh menyumbang pada teknologi. Hari ini kita umat Islam hanya menjadi orang yang mengguna teknologi tetapi tidak menyumbang pada teknologi seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, ulama tu, siapakah pakar pencantuman tulang yang pertama? Seorang ulama namanya Abu Zahrawi. Pakar bapa perubatan moden. Siapa dia? Ulama yang digelar Ibn Sina. Mana ulama-ulama hari ini? Ulama-ulama yang profesional begini. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, tolong bantu Mahat Tafiz Sain Fatimah Zahra ini untuk melahirkan golongan profesional yang di dadanya, di fikirannya ada Al-Quran, dan Allah akan membimbing kita supaya menjadikan umat Islam pada hari ini tidak ditindas seperti di Palestin, tetapi bangkit berjuang dan menjadikan dunia ini sebagai tempat yang aman. Jadi itulah yang kami cuba buat dan harap sumbangan setakat ini alhamdulillah menggalakkan. Sumbangan setakat ini lebih kurang 3 juta. Kami memerlukan lagi 2 juta. Kami berharap sangat penonton MSI pagi ini rebut peluang ini, kena rebut peluang ini untuk mengumpul saham akhirat. Bayangkan kalau pelajar-pelajar ini menjadi hafiz Al-Quran, asbab derma tuan-tuan pagi ini, selama mana Tafiz ini beribadah, selama mana Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra ini ada wujud dan orang beribadah di dalamnya, semayang dan lahirnya hufaz-hufaz yang profesional, tuan-tuan, pahalanya akan mengalir ke dalam akaun kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ini adalah pelaburan jangka masa panjang yang kita kena rebut. Hari ini orang suka melabur duit untuk saham sana saham sini untuk mendapat keuntungan dunia. Tak salah, tetapi kita kena fikir juga pelaburan keuntungan di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan muslim muslimat, rebut peluang ini.
Alhamdulillah, insya-Allah. Itu dia. Ustaz, ramai di antara kita yang macam yalah dah tahu dah penerangan yang Ustaz berikan tadi dan saya pasti ramai di antara kita yang nak tahulah bagaimanakah salurannya dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga ada di antara kita yang mungkin ingin memberikan sumbangan ini tetapi adalah Ustaz segelintir daripada kita yang rasa-rasa macam takut apabila mereka memberikan sumbangan ini, mereka takutlah macam nanti duit kita jadi sikit dan juga mungkin akan mengurangkan harta mereka. Jadi bagaimana Ustaz ingin mentaksirkan tentang perkara ini untuk menangkis persepsi sebegini rupa Ustaz? Okey, first kena kuatkan iman. Allah dan Rasulullah SAW beritahu tidak akan berkurangan harta mereka yang bersedekah. Tidak akan miskin mereka yang bersedekah. Yakin tak yakin? Tuan-tuan adalah waktu COVID ni ramai yang terjejas, takut ni. Tapi Allah kan ada. Allah beritahu Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah berdusta. Jom kita lakukan sumbangan. Tak banyak, sikit. Tapi kalau banyak tuan-tuan boleh claim resit untuk pengecaluan cukai dan tuan-tuan di situ boleh menambahkan. Kita menyeru pada syarikat-syarikat besar untuk membantu kami. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kalau siapa yang nak menyumbang boleh hubungi ke 0361774315, itu nombor telefon HQ dan tuan-tuan boleh masuk ke dalam nombor akaun 562405607279 Maybank. Rebut peluang ni tuan-tuan. Jangan takut miskin. Jangan takut susah. Rakyat Malaysia ni, tuan-tuan boleh scan barcode ni, boleh sumbang berapa banyak yang tuan-tuan nak sumbang. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, boleh screenshot gambar yang tertera, nombor akaun yang tertera dan tuan-tuan boleh menyumbang selepas ini. Cuma jangan ni. Ramai orang yang dah meninggal dunia. Merayu kepada Allah, ya Allah hidupkan kami, ya Allah. Kami ingin bersedekah. Munafikun ayat 9. Kenapa benda ni berlaku tuan-tuan? Sebab ketika hidup, mereka tak nampak pahala sedekah. Tak nampak pahala sedekah. Tetapi bila mereka dah mati, baru dia nampak besarnya pahala sedekah. Dan mereka nak hidup kembali, Allah tak izinkan. Sementara kita hidup, esok kita belum tentu hidup lagi tuan-tuan. Hari ni. Dan hari ni mungkin kita tidak mahu berakhir dengan benda-benda yang berdosa. Lakukan pahala di awal pagi. Ini boleh dianggap sedekah subuh dan rebut peluang ini. Jangan lepaskan peluang ni. Betul, insya-Allah. Lebih lagi kita mungkin hari ini hari Jumaat kan, mungkin kita boleh kumpul pada Jumaat ini kan. Ya, ianya satu rahmat untuk kita ingin membantu pembangunan dan pengurusan MTS FAS ini. Baik, terima kasih Ustaz. Insya-Allah lah ramai-ramai untuk kita memberikan sumbangan nanti. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Kita telah pun bersama dengan Usaha Hanafi Malik bercakap berkenaan dengan sumbangan dana pembangunan dan pengurusan MTS FAS ataupun Mahathir Hafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Okey, jadi anda semua dah scan QR code dan juga anda dah salin dah nombor akaun tersebut. Marilah sama-sama untuk kita menyalurkan sedikit bantuan. InsyaAllah lah. Jangan kedekut. Sebab apa? Sebab kalau kita ni kekurangan duit, insyaAllah kalau kita derma ni, lagi banyak rezeki yang kita dapat. InsyaAllah. Baik, kita nak bersama dengan Sofia. Siapa nak bercakap berkenaan dengan statistik COVID-19 ni yang makin lama makin meningkat. Okey, silakan Sofia. Baik, terima kasih Fazli. Dan tentunya disebutkan oleh Fazli, betul kita melihat peningkatan yang back to back secara berterusan selama 2-3 hari ini dan semalam sahaja kita hampir terkena atau menghampiri angka 7,000 kes dengan sebanyak 6,988 kes 983 kes baru dan tentunya Selangor masih mencatatkan yang tertinggi dengan 2,885 kes. Kita paparkan kepada anda, kes sembuh juga masih tinggi tetapi kita masih melihat ya peningkatan hari demi hari agak merisaukan. Ini adalah pecahannya di Selangor paling tertinggi diikuti dengan Kuala Lumpur 988, Negeri Sembilan 692, Sarawak 544, Melaka 311. Semua negeri melaporkan kes baru hari ini dan Perlis juga mencatatkan angka 1 digit. Dan inilah dia antara ringkasan kluster yang masih aktif di sekeliling kita. 887 kluster yang masih aktif dan kita masih melihatlah ya antara yang sangat merisaukan kerana bukan sahaja yang membabitkan mereka yang mempunyai tahap kesihatan morbidity yang tinggi tetapi antara mereka juga yang dalam golongan umur yang lebih muda. Dan kerana itu jugalah kita melihat varian-varian yang semakin mengganas ini telah pun diwujudkan atau perlu kita melalui fasa PKPD di antara mukim-mukim tertentu di Selangor dan juga Kuala Lumpur ya Fazli. Ya betul. Kita takut sekarang ini adalah VOC ini.
Sofia. Sebab sebelum ni mungkin kita rasa macam kita takut ada kontak rapat dengan kluster kan. Tapi sekarang ni VOC yang berganas Delta, Alpha kan dan juga Beta sebagainya ni, dan kita kadang-kadang apabila pelaporan dibuat daripada mereka yang terjangkit ni, kadang mereka kata mereka tak ada pun kontak rapat dengan orang yang terkena positif ini. Jadi mereka kadang pun tak tahu dari mana datangnya kan. Itulah sebenarnya keperluan untuk kita kekal duduk dekat rumah masing-masing untuk kita tahu. Sebab ada juga kes ni yang paling takut, Sofia. Dia duduk kat rumah, tak pergi mana-mana pun. Tapi positif juga. Itu kita tak tahu, Allahualam kan. Dari mana punca ke mana kita keluar rumah pun tapi masih mendapat jangkitan. Itu yang menjadi persoalan yang sangat besar. Inilah dia antara yang tak boleh dijangka dengan varian baru Alpha, Delta dengan Beta ini. Jadi tolonglah 2 minggu ini sehinggalah ke 16 Julai di kawasan-kawasan terbabit dalam PKPD, kita kekal bertenang, bersabar, kita boleh lakukannya. Okey, kita nak kongsikan antara yang terpapar di akhbar hari ini. Mungkin kita nak mulakan dahulu di harian Metro. Seperti yang kita sebutkan sebentar saja tadilah, antara yang disebutkan KL Selangor dikurung berikutan dengan trend COVID-19 yang tinggi di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa mukim di Selangor dan Ibu Negara selama 14 hari bermula esok sehinggalah 16 Julai ini. 8 daerah, 34 mukim dan 14 lokaliti. Dan antara yang akan diperincikan juga oleh KKM, ujian seringan bersasar ke atas penduduk dan program vaksinasi yang akan dipergiatkan di kawasan terbabit. Hanya kilang bahan makanan dan keperluan asas sahaja dibenarkan untuk beroperasi dan pergerakan keluar rumah dilarang selepas jam 8 malam, melainkan ada kecemasan, melainkan ada surat yang disahkan oleh PDRM sendiri. Dan hanya perkhidmatan perlu dibenarkan beroperasi dari jam 8 pagi sehinggalah ke 8 malam. Jadi persoalannya di sini mesti ramai yang tanya, adakah industri saya ini perkhidmatan perlu atau tidak? Itu perlu diperincikan bersama dengan MITI untuk kita mengetahui adakah kita boleh bergerak atau tidak. Betul. Sebaiknya janganlah. Ada juga di antara kita yang macam apabila dah dapat laporan ini kan, mereka rasa macam tempat saya ni kena atau tidak kan. Itu yang rasa macam mereka ni masih keliru lah kan. Okey, jadi kenapa agaknya PKPD dijalankan dekat KL dan Selangor? Sebab apa? Sebab purata kes harian dekat KL makin lama makin meningkat, juga Selangor. Selangor, tahu tak anda, dia punya puratanya daripada 1,800 ke 1,900 setiap hari, dan juga KL 600 ke 1,000 setiap hari. Disebabkan itulah sebenarnya mereka membuat PKPD di Selangor dan juga di KL ini. Dan bukan itu saya nak sentuh sikitlah R0. R0 kalau kita dengar 1.0, 1.2, apakah itu? Secara 3 hari berturut-turut negara kita mencatatkan R0 lebih 1.0. Contoh 1.5 bermaksud satu orang boleh menjangkiti 1,5 orang. Faham tak? Jadi kebolehjangkitan itu adalah termaktub pada nilai R0 kita, dan ini yang kita risaukan kerana semakin lama semakin tinggi dan ia sekata di seluruh negara. Okey, itu di perkongsian di Harian Metro. Kita beralih ke seterusnya. Jom kita saksikan Okey, ini dia sempena ulang tahun Berita Harian semalam. Kita tahu bahawa Berita Harian ini adalah salah satu daripada naskah untuk kita membuat pilihan lah kan, untuk kita membuat pembacaan, untuk kita mengetahui pelbagai isu-isu yang semasa, pelbagai isu sahaja yang dibangkitkan di Berita Harian. Jadi kita ingin mengucapkan ulang tahun kepada Berita Harian yang ke-64. Tahniah cakap kepada Berita Harian. Okey, yang menarik di Berita Harian, seperti mana yang saya katakan tadi, banyak cerita dekat Berita Harian. Okey, yang menjadi pilihan adalah di Berita Harian adalah di muka surat berapa ini? Jom kita saksikan. Muka surat apa? Muka surat? Ketiga ya. Jom kita lihat apa. Okey, ini dia di muka hadapannya, berkaitan dengan 34 mukim di Selangor, 14 lokaliti seperti mana yang Sofia pun dah kongsikan tadi. Okey, dan yang menjadi pilihan pendebit adalah 741 calon yang memperolehi 4.0 dalam STPM 2020. Ini dia gambaran wajah keceriaan daripada mereka yang telah pun mengambil peperiksaan ini. Okey, dan antara mereka ini yang telah pun kongsikan, mereka rasa bahawa sebelum ini PDPR itu mereka tidak boleh buat sebelum ini kan. Sebenarnya bukan apa PDPR tak boleh buat, tapi mereka mungkin tidak ada capaian internet yang bagus di tempat mereka. Atas sebab itulah mungkin mereka rasa macam agak payah juga untuk mereka membuat sebarang pembelajaran dan juga pengajaran di rumah. Tetapi ia telah pun dibuktikan dekat sini, mereka telah pun mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM. Kita bukan cakap pasal STPM je saja, Sofia. Kan baru-baru ini pun kita dapat keputusan SPM, kan STM dan sebagainya. Tapi makin lama pelajar ni makin pandai. Perasan tak? Kan. Kan. Kelakar mungkin kita awal-awal kita macam rasa boleh ke tak boleh ni belajar Malaysia dan talian sebagainya. Tapi terbukti
pelajar kita semua boleh bijak dan boleh mengadaptasikan diri. Itu yang paling penting sekali. Nah, akhir sekali kita kongsikan pilihan DNST ini berkaitan dengan satu perkabaran yang telah pun dikongsikan dengan agak jitu sekali semalam oleh semua pengamal media ya di halaman yang ke-5. Dikatakan sini 1 million friendship token AZ shots from Japan has arrived in KL, receiving million doses of the AstraZeneca vaccine donated by Japan to further intensify the vaccination process under the COVID-19 National Immunization Program (NIP). 1 juta dos vaksin AstraZeneca telah pun diberikan oleh sahabat kita negara Jepun sendiri, dan ini untuk memberikan kita satu boost, satu kelebihan yang lebih pantas lagi untuk kita mendapatkan akses yang lebih laju pada semua yang perlu sama ada mendapatkan vaksin pertama ataupun completekan vaksin kedua bagi AstraZeneca. Dan secara keseluruhannya kita telah menerima bantuan oleh negara Jepun ini 1.8 juta dos yang telah pun diterima. Alhamdulillah. Thank you. Cakap Jepun sikit, cakap Jepun. Arigatou gozaimasu. Yes, arigatou gozaimasu. Yes. Yalah, suami orang Jepun, boleh cakap Jepun kan. Okey, apapun. Kalau sebelum ni, yalah, AstraZeneca ni, saya salah seorang yang penerima AstraZeneca ni. Kalau sebelum ini, kalau anda nak membuat ataupun pengambilan dos kedua, ianya berlanjutan sehingga 12 minggu. Satu tempoh yang agak lama. Tetapi apabila kerajaan Jepun dapat memberikan dos ini secara percuma, kan, kita dapat mengurangkannya kepada 9 minggu sahaja. Dan alhamdulillah, saya pun dah dapat dah tebus janji saya. Oh, ya ke? Terus dapat. 21 Julai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Saya rasa bukan saya saja, malahan lebih 1 juta lebih penerima AstraZeneca pun berasa gembira juga apabila mereka dah dapat janji temu untuk dos kedua AstraZeneca. Kan, semalam ke PPV, nanti PPV lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Pastinya kita banyak berkongsian untuk anda sebenarnya saja lagi kita rakan-rakan artis kita. Tapi sebelum itu, kita akan berkongsikan berkenaan satu inisiatif inilah yang tentunya memerlukan perhatian kita semua. Tentunya kita bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Salam Jumaat Ustaz yang penuh barakah ini. Ya, salam Jumaat. Alhamdulillah penuh berkat. Sentiasa dengan senyuman kan Ustaz? Alhamdulillah kan. Ustaz, boleh kongsikan Ustaz tentang YBIM ini? Ada di antara kita yang mungkin nak menunaikan ibadah korban menerusi YBIM ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih penonton-penonton Malaysia hari ini yang dimuliakan. Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini ataupun sebagai permulaannya, YBIM merupakan sebuah pertubuhan amal yang memperjuangkan kebajikan golongan fakir miskin walau di mana saja berada, tak kira latar belakang, agama, bangsa dan juga keturunan, dan telah ditubuhkan 3 tahun yang lepas, dan macam-macam aktiviti dah yang telah kita buat. Program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai, program bantuan sokongan kesihatan, membaiki rumah asnaf yang daif, dan juga kita ada menerbitkan majalah Suara Asnaf, dan banyak lagi lah program yang kita jalankan sepanjang tahun. Dan untuk pada kali ini saya nak kongsikan tentang ada satu program menarik bersempena dengan sambutan kita orang Islam ni. Dalam setahun ada 2 perayaan yang besar bagi kita orang Islam. Pertama Raya Aidilfitri, yang keduanya Raya Haji ataupun Raya Korban. Jadinya bersempena dengan itu, program Kembara Korban 1001 Asnaf akan kita anjurkan ataupun kita sedang giat mempromosikan dalam tempoh waktu ini. Dan cuma istimewanya kita laksanakan korban pada tahun ini sebagaimana tahun sudah, kita akan laksanakan di luar negara dan juga dalam negara. Ini 2 dalam 1. Mungkin penonton-penonton semua mungkin sebelum ini ada yang tertanya-tanya, kalau buat di luar negara habis bagaimana dengan orang susah dalam Malaysia ni macam mana? Jangan risau. Kedua-duanya kita akan jalankan serentak iaitu kalau di luar negara, khususnya di negara-negara Afrika seperti di Chad dan Nigeria, dan juga ini istimewa lagi di negara-negara Timur Tengah pun kita akan capai atau kita akan pergi juga, iaitu antaranya di Palestin dan juga di Yaman. Mungkin penonton-penonton yang telah ikuti perkembangan berita berkaitan dengan nasib yang diterima oleh penduduk atau rakyat di Palestin, di Gaza, bagaimana dibedil, bagaimana dizalimi oleh tentera Zionis semua, maka ini merupakan peluang untuk kita nak salurkan sumbangan
Nak pergi sana melawan musuh, tak boleh kita. Jadi daripada sini kita mampu untuk memberikan sumbangan dalam bentuk penyertaan ibadah kurban, iaitu di Palestin ataupun lebih tepat lagi kita akan buat di Gaza. Cuma kalau ada yang nak tahu bagaimana pula pelaksanaan kurban dalam negara ni, iaitu kita telah pun jalinkan kerjasama dengan Persatuan Penternak Tempatan, iaitu Koperasi Grup Transformasi Ruminan ataupun GTR, yang berperanan sebagai pembekal haiwan kurban untuk ibadah kurban di Malaysia ini. Dan juga seperti mana anda dapat saksikan pada paparan skrin TV anda, kelebihan YBIM ni juga kita punya sistem pengurusan ibadah korban yang teratur dan profesional, yang mana kita telah pun memperoleh sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran ibadah korban. Jadi penonton-penonton semua, anda tak perlu risau tentang ketelusan, tentang bagaimana proses ibadah korban ini dilaksanakan, ataupun tak perlu ragu-ragu lagi kerana kita dah ada dan bila ada ISO ni, dia punya kerja dia jadi lebih rumit. Tak apa, rumit sekalipun demi untuk kita nak memegang kepercayaan dan amanah orang ramai untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Itu dia. Dan ketulusan dalam memegang tanggungjawab orang ramai itu dikhususkan oleh YBIM sendiri. Baik Ustaz, kita nak tanyakan sedikitlah. Ada sebutkan tadi kurban ini akan dijalankan di luar negara seperti di Afrika, Palestin dan sebagainya. Mungkin Ustaz nak perincikan sedikit sebanyak sebab-sebab mengapa kita juga perlu menjaga sahabat-sahabat kita yang berada di sana, Ustaz. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, maknanya kita di pihak YBIM, kita bukan sekadar hanya nak menumpu kepada orang di dalam negara sahaja. Sebab atas dasar Islam. Bila atas dasar Islam, tak mengira awak ni keturunan bangsa mana, maka kita akan sama-sama sertakan mereka. Walaupun dia di luar negara. Sebab rupanya, kalaupun kita di dalam negara, ramai yang susah, ramai yang tertekan dengan keadaan suasana semasa. Tapi rupanya di luar negara, jauh lebih teruk daripada itu. Ada yang berjalan berkilometer jauhnya hanya untuk mendapat bekalan air. Ataupun ada yang mengoyak kotak-kotak dijadikan macam roti, minum air-air daripada lopak-lopak lumpur. Sedih, menyayat hati keadaan ini. Jadi saya fikir, apa kiranya kalau sekiranya kita dalam Malaysia pun kita bantu rakan-rakan kita, dan saudara-saudara se-Islam kita di luar negara juga kita bantu supaya dua dalam satu ini pahala kita lebih berganda. Dan para penonton juga, anda kena tahu bahawa petugas-petugas kita, sebab mungkin ada yang nak tahu juga dalam tempoh PKP ini ataupun dalam tempoh penularan wabak ni, bagaimana pengurusan tu nak dilaksanakan, berapa ramai orang. Alhamdulillah, kita telah pun dibantu oleh 3,000 petugas yang terlatih untuk membantu pelaksanaan ibadah korban ini. Jadi jangan buang masa, ayuh bersama dengan kami untuk program Gembara Korban 2021 ini hanya dengan serendah RM390 sahaja untuk satu bahagian dan RM2,730 untuk seekor lembu. Jadi saya kira ini satu harga yang berpatutan dan insya-Allah mudah ataupun mampu untuk kita sama-sama sertai, dan ada nombor talian, nombor telefon untuk anda hubungi pada paparan skrin. Terus hubungi, jangan lewat-lewat. Pada tahun sudah ada juga yang daftar pada akhir-akhir saat, jadi kita risau dia jadi kalut nanti. Daftar awal, daftar segera. Biar cepat supaya tak kalut. Kan? Ya, insya-Allah. Yalah, ini salah satu daripada langkah alternatif lah kan. Tak kala kita ni berada dalam pandemik sekarang ni kan. Jadi kalau anda yang nak melakukan ibadah korban menerusi YBIM ni, bagaimanakah caranya Ustaz? Boleh kongsikan sekali lagi Ustaz. Ramai yang ni nak join ni program ni. Silakan Ustaz. Ya, baik. Betul-betul semua, anda juga boleh terus hubungi pada telefon hotline ataupun talian hotline kami 019-938-4005 dan juga nombor-nombor yang lain, ataupun anda boleh juga ke Facebook kami, Facebook rasmi kami YBIM ataupun YBIM Malaysia, dan juga Instagram YBIM Malaysia. Nombor akaun pun tertera, dan yang paling penting sekali saya nak kongsikan dengan penonton-penonton semua, kenapa di musim-musim susah ini
kita masih lagi perlu untuk melaksanakan ibadah kurban. Itu juga ada imbas QR pun berada di situ. Anda boleh mudah sekarang kan, terus saja anda boleh dapatkan maklumat lanjut ataupun perinciannya. Kenapa kita perlu berkorban? Kenapa kita perlu menginfakkan harta kita walau di musim susah? Dengar ini. Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi." Maksudnya, Allah akan menolong hambanya yang hambanya itu menolong saudara-saudaranya yang lain. Jadi maknanya syarat untuk kita nak mendapat bantuan Allah di musim susah, tak kisahlah ya, sama ada yang kibar bendera ke tak kibar ke, yang susah ke, yang sederhana apa keadaan sekalipun, siapa-siapa yang nak Allah tolong dia, syaratnya apa? Dia mesti tolong saudara-saudaranya yang lain, barulah bantuan Allah kan tiba. Jadi mari bersama-sama dengan kami untuk sertai ibadah korban ini. InsyaAllah bantuan Allah, pertolongan Allah, malah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka akan tiba. Macam orang tu tadilah, tak sangka-sangka nak dapat vaksin 21 Julai tu kan. Tak sangka tu. Ingat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Berkongsi satu peringatan lah. Kita juga kena membantu orang lain untuk menerima bantuan daripada Allah juga. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ilyas Ismail, Duta Kehormat bagi Yayasan Budi Ihsan Malaysia, berkongsikan kembara kurban 1001 asnaf. Terima kasih Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi kepada anda semua sekali lagi tak perlu risau sebab kadang-kadang kita rasa macam susah sangat kan nak salin nombor akaun dan sebagainya. Imbas saja QR code yang terpapar di skrin anda ini untuk anda berdaftar sekaligus untuk anda memberikan sedikit sumbangan ataupun anda yang ingin menyertai ibadah korban kembara korban 1001 asnaf yang jalankan daripada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Jangan ditunggu lagi. Apa kata cepat ayuh kita pantaskan ibadah kita dan setentunya kita terima kasih juga kerana anda menanti sehingga ke penghujung ini kerana inilah masanya untuk kita bawakan sebagai adik-adik kita ini Fat. Kita bersama dengan pelakon-pelakon Timai Tang tu. Okey, tapi kita nak tengok sekali lagi lah dia punya promo tu dulu. Kan. Dia punya lagu tu best tu. Tapi tu waktu ni kita berhenti break seketika. Jangan ke mana-mana. Sebab tu nak start dah. Tengok. Kan. Macam mana? Sophia? Ya Allah, kita tengok Timai Tang tu. Dengar balik lagu opening tu pun macam ya Allah, teringat memori semua kan. Itulah saya cakap tadi macam dia nak start dah memang tu. Memang nanti ah. Masihkah anda ingat ini watak-watak yang kita masih ingat lagi Pak Uda. Lusu, Mat Deris. Lusu pula, Lucy. Lusu mana you? Lucy, maafkan saya. Marah dia kejap lagi. Lucy, Mat Deris, Budin, Mat Over, Ravi. Semualah ramai ni kan. Okey, kita bawakan legenda-legenda komedi ini di kaca TV anda. Kita bersama dengan Angeline Tan, legend Sabri Yunus, Setia dan Imuda. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Aduh, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. Angeline juga. Apa khabar? Okey semua? Abang Setia dah okey dah kamera tadi terbalik nampak tadi? Saya okey, abang duduk rumah saja, tak nak keluar rumah. Sudah tukarkah? Lockdown. Ya. Lockdown, ya. Okey, hari ni kita nak meraihkan lah kan. Tak sangka lah dekat berapa episod ya? 1210 episod telah pun ditayangkan di TV3. Ingat lagi tak momen-momen tu bagi kalian semua? Dah lupa dah, lama dah. Dah lama dah. Ingat lah. Banyak sangat.
Okey, ramai juga di antara macam saya lah, mungkin generasi baru. Saya nak tanya kepada Wax Megolok. Wax Megolok ni. Abang Sabi Yunus. Mungkin boleh kongsikanlah, kita tak tahu kan, kita generasi muda nak tahulah pengisian untuk PMI Tang tu waktu ketika dahulu, bagaimanakah Abang Wax Megolok, Abang Sabi Yunus boleh dapat watak Wax Megolok tu. Jadi bagaimanakah penceritaannya untuk waktu dahulu tu? Bagaimana Abang Sabri? Okey. Saya masuk dalam PMI Tang tu dalam 87. Itu 4 tahun selepas PMI Tang tu bermula, masa tu Astro Y. Kita masih dalam Astro Y masa tu jadi watak saya ditulis skrip oleh Zakaria Arifin pada mulanya. Dan wataknya tajuk cerita tu pun, tajuk episod pun Cik Cermin Gelap. Itu nama watak untuk saya lah. Okey. Jadi 2-3 episod sebelum tu tidak ada nama. Dan kemudian salah satu skrip yang ditulis oleh Tan Sri Johan Jaafar yang juga tidak tulis nama sebab dia orang masih selesa kat dengan nama Cik Cermin Gelap pada watak saya tu. Ketika itu bila tengah berlakon, tahu sajalah dia orang saya orang baru kat dia nakal-nakal dengan saya, tapi saya dah biasa dengan orang, saya tak takut. Jadi Ahmad Busu sudah bertanya, mengaku dia orang Kelantan juga, kawan orang Kelantan juga. Jadi sekali tak langsung orang Kelantan, aku tanya, "Weh, betul duduk mana?" Duduk mana? Dia tanya nama. Jadi bila tanya nama, saya spontan, dia tanya nama saya spontan masa rakaman, saya pun jawab saya spontan. Nah, nama Ismail Golok ni, Cik Wei Golok ni adalah seorang yang sangat gedebek, orang yang berpengaruh satu ketika di Kelantan dan pernah menjadi wakil rakyat, pernah nama Samsing di Golok, tiba-tiba menjadi wakil rakyat kat Kelantan, kawan baik arwah ayah saya, anaknya kawan saya. Jadi namanya terlalu bermain di bibir saya. Bila saya spontan saja saya suruh Wax Megolok, tetapi saya tambah Wan saja, dia tidak ada cik. Jadi saya tambah Wan Ismail Golok. Jadi dialog saya berbunyi Where Ismail Golok, macam bahasa Inggeris Okey. Where Ismail Golok. Jadi Abang Musa terus tanya, "Weh, kau tanya Golok kau mana? Aku tahu Golok kau." Jadi itulah bermulanya nama Where Ismail Golok dalam siri Pemain-Pemain. Ya. Okay. Dan saya pasti Abang Sabi Yunus kalau pergi mana-mana pun masih lagi ada orang panggil Where Ismail Golok. Ada juga, masih ada juga, tetapi nama itu tidak lekat pada diri saya. Sebab saya sendiri tidak guna. Seperti mana Budin, pada Ibu Dah tidak lekat sebab Ibu Dah sendiri tidak menggunakan nama Budin. Tapi berbeza dengan Mark Over sebab dia sendiri yang menggunakan nama itu. Betul. Jadi apabila sendiri yang menggunakan nama itu akan lekat. Jadi saya tak lekat sebab saya memang tak nak lekatkan. Jadi saya tak guna. Orang panggil tak ada masalah. Tapi saya sendiri tak pernah gunakan saya Wax Megolok. Saya tak pernah pakai. Okey. Dia tanya kepada Abang Imuda jugalah. Daripada tahun demi kepala tahun. pening, tak gosok gigi. Good morning, selamat pagi. Good morning, selamat pagi. Pening saya sekejap. Abang Imuda, bertahun-tahun kan sampai ke hari ini, orang ingat sampai ke hari ini watak Budin dan sebagainya. Bagaimana pengalamannya dalam 1000 lebih episod ni? Apakah yang tak boleh dilupakan? Pengalaman macam-macam pengalaman lah. Kami daripada mula SYY dulu, tahun 1983 kita pentaskan di panggung Bandaraya. Setelah Hafsyam tengok sikom kami, ni pementasan kami di Bandaraya tu, dia terus buat sikom. Idea dia, Hafsyam. Tapi yang paling mencetuskan fenomena ni adalah Mio Rashid Manap. Dia seorang pengarah, dia yang buat pementasan mulanya, bagi idea situ dan terus buat ke pentas, seterusnya ke sikom tahun 83. Dan watak Budin tu sebenarnya adalah watak penganggur lah. Yang makan anggur. Tak nak kerja, jual botol, semua kan. Jadi dia memang kecoh lah. Saya nak jadi karakter tu pun saya kena cari mood orang-orang macam tu. Jadi sampai sekarang lah. Saya masih lagi orang panggil Budin lah. Memang selesa dengan nama tu. Nak tengok sikit boleh? Abang Muda, saya tahu, saya masih lagi ingat ketika PMI Tang tu, Budin dia ada tagline kan? Kan? Betul tak? Boleh buat tak? Please. Rindu lama tak buat. Dia ada pantun dia. Dia ada pantun dia, dengar dengar. Kepala kereta api warna merah. Jatuh. Pada muka. Bukan dia terlupa, tapi kan nampak tak? Dia punya impact tu sampai ke hari ni kita kecil dulu tengok kan. Kita nak tanya kepada Lucy jugalah ya. Watak Lucy ini Angeline Tan. Setelah sekian lama sampai sekarang pun masih bergiat dalam dunia seni ini. Adakah Pemain-Pemain Tang tu ni adalah sesuatu yang memberikan satu impact yang sangat-sangat besar bagi Angeline?
Ya, mesti. Ya. Dan itu adalah Sekolah Bahasa Malaysia Angeline. Wow. Bagaimana pengalaman apa ni? Bekerja dengan mereka ni yang kelakar, asyik buat gelak-gelak saja. Senang ke susah bekerja dengan mereka ni? Senang. Ya. Sangat senang. Dan kita macam satu keluarga besar. Mereka sangat baik. Ya, betul. Sering membantu Angeline. Memori yang tak boleh dilupakan ada tak? Sepanjang pergambaran tu. Angeline boleh kata jangan tanya memori mana. Setiap hari pergi bekerja adalah sweet memory. Sampai hari ini. Itu yang membuatkan macam dah tak sabar, macam kalau syuting besok kan tak sabar nak pergi set kan. Flex Sriwangi tu. Bukan, kita berjumpa setiap hari. Sebab kita ada latihan baru kita rekod. Jadi kita berjumpa setiap hari. Ya, itu yang bagus sebenarnya kan, yang harus pelakon-pelakon sekarang buat ataupun produksi-produksi buat kan, latihan itu penting. Nak tanya pada Ravi lah, Ravi. Abang Satya. Abang Satya. Wow. Okey. Abang Satya paling saya ingat lah. Itulah. Okey, Abang Satya, kalau tadi Angeline Tan tadi kata macam masuk kelas bahasa untuk memantapkan bahasa Melayu kan. Saya pasti Rabi atau Abang Satya, adakah Abang Satya bersetuju apabila Abang Satya merupakan salah seorang pelakon yang membintangi filem Tantu ni, ianya menyebabkan orang-orang Melayu ni lebih mengenali ataupun sebagai permulaan mungkin boleh mengenali Satya ataupun watak Rabi itu. Adakah Abang Satya bersetuju tentang perkara ini? Oh, tak ada abang. Ini sudah biasa. Pasal Angeline dia belajar bahasa. Saya hantam saja, saya ikut abang. Ini abang Sabri, saya hantam saja, ikut point saja. Lepas tu kalau saya salah, saya cakap, oh sudah tukar kah? Oh, itu sebenarnya salah dialog. Itu memang spontan lah keluar tu. Spontan lah tu. Okey, nampak tak? Masing-masing kalau kita perasan ada tagline masing-masing tau yang kita ingat. Kan? Jadi itu ada surat tukar ke itu memang sampai sekarang kita ingat. Biasanya kan bila teringat baliklah masa pergambaran, masa tengah syuting kan, ada tak scene-scene tu yang sepatutnya scene A tapi disebabkan dah dalam karakter, dalam watak tu langsung berubah jalan cerita dia. Pernah tak? Oh, sebenarnya kita orang syuting tanpa potongan ataupun tanpa cut. Kalau nak jadi apa-apa pun kita sendiri-sendirilah. Saya pernah dalam set sendiri, kepala blank lupa skrip. Okey. Dan saya buat biasa je, saya buat biasa. Saya tanya dengan Madari, Mat, lepas ni dialog aku ke? Tapi penonton tidak apa ni sedar semua tu. Okey. Kita buat macam benda tu is happen dekat kita sendiri. Gitulah dia. Jadi macam-macam perangai lah. Okey. Saya nak tanya kepada Abang Sabri. Abang Sabri, masihkah Abang Sabri Yunus ingat ini berlaku dalam agak lama jugalah di mana pasangan suami isteri ni yang bergaduh hampir bercerai tau. Abang Sabri ingat tak perkara ini? Okey, mungkin Abang Sabri boleh kongsikan. Tentu saja saya ingat sebab cerita tu cerita saya kan. Betul. Itu tease itu. Abang Sabri kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Macam mana? Dia ada satu ketika saya berjumpa dengan sepasang suami isteri lah. Muda dalam 40-an gitu umur dia, dan saya rasa saya lebih tua daripada dia sikit. Dia di Kuala Lumpur ni juga. Tiba-tiba di luar sebuah shopping mall saya dia dua pasangan itu melihat tengok saya, jeli-jeli tengok saya perasan dia tengok saya. Jadi saya senyum. Bila saya senyum saja, agaknya lebih berani bila saya senyum. Isteri datang dekat dengan saya. Dia kata, bang, saya lama dah nak cari abang. Saya dah lama sangat saya nak jumpa dengan abang. Saya nak ucap terima kasih. Kenapa? Saya nak ucap terima kasih sangat. Dan suami dia kat belakang senyum jauh tapi tak datang. Dia kata, ya, kenapa? Abang telah menyelamatkan rumah tangga saya. Wah, saya tu banyak lah. Ini satu benda yang besar pada saya tau. Saya kata, kenapa saya menyelamatkan rumah tangga? Saya kena baru kenal tu ya. Saya tanya, ya ke? Macam mana dia kata, saya ketika itu, saya dengan suami saya dalam bilik kami bergaduh besar. Hampir bercerai, dia kata. Sudah keluar perkataan nak cerai itu daripada suami dia. Dan dia tak nak dengar perkataan itu, dia keluar bilik. Ya, betul bila dia keluar bilik, TV masa itu tengah terpasang cerita Pemain-Pemain Tantu. Pak terus saya tengah bercerita dengan seronok, orang gelak-gelak tawa. Lalu dia pun duduk tengok Pemain Tantu, dah tak peduli suami dia. Suami dia keluar. Bila suami dia keluar, suami dia tengok saya tengah situ, terus diam.
dan mereka sama-sama ketawa. Bayangkan mereka sama-sama ketawa. Dan itulah dia maksud menyelamatkan. Kemudian saya tengok suami dia, saya kata, oh iya ke? Tahniah, alhamdulillah. Suami dia pun baru, suami dia berani datang jumpa saya. Nampak tak? Impactnya itu, betapa besar sehingga hari ini. Dan saya rasa itulah benda, kalau tanya tentang Perkhidmatan Bersatu, kenangan yang paling besar pada saya sebenarnya itulah dia. Okey bang, kita nak ucapkan terima kasih semua kerana kita sampai penghujung masa. Kalau boleh kita nak extend lagi ni. Tapi terima kasih. Kejap je ni, tak cukup masa. Kita buat bahagian 2 nanti. Part 2. Bayangkan kita 38 tahun, 30 minit tak cukup lah. Betul. Memang kita kena bawa lagi. Menggamit memori bagi semua peminat-peminat Pimai-Pimai Tangtun. Terima kasih juga kepada penonton di rumah menyaksikan Malaysia hari ini. Kita jumpa hari Isnin nanti. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay. Selamat.